رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق وبه نستعين اللهم ربنا ربي زدنا علما. Surah Taha. Surah Taha ayat ke-77. Ini ialah sambungan cerita tentang Nabi Musa lagi. Tentang Nabi Musa. Iaitu selepas pertandingan di antara Nabi Musa dan ahli-ahli sihir. Lepas daripada situ Nabi Musa diperintah supaya bawa berjalan di sebelah malam. Hamba-hamba dia daripada Bani Israel. Jadi ayat dalam surah lain pula beritahu Nabi Musa diperintah sebelum daripada itu supaya orang-orang Yahudi dibuat penempatan khas. Tidak lagi duduk di bawah di celah-celah rumah orang-orang Kipti, di kandang-kandang unta orang Kipti, tetapi diduduk di bawah satu penempatan. Mungkin satu, mungkin banyak penempatan lah. Jadi senang di mana senang mereka boleh buat ibadat. Lepas tu senang Nabi Musa boleh bila diperintah supaya keluar daripada Mesir tu senang nak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi'ibadi fadrib lahum tariqan fil bahr yabasa la takhafu darakan wa la takhsha فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من الغم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. Baik. Walaqad auhayna ila Musa, sesungguhnya kami mewahyukan kepada Nabi Musa an asri bi'ibadi, supaya bawa berjalan hamba-hamba dia. Ayat lain bawa berjalan di waktu malam, lari daripada Mesir ke suatu tempat supaya nak pergi ke Baitul Maqdis. Tujuan nak pergi ke Baitul Maqdis, tempat negeri asal mereka. Bila sampai di tepi laut, Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya berdepan dengan Laut Merah, Laut Kulzum. Maka di situ dapat tentangan daripada orang-orang syirik, orang-orang syirik dan munafik daripada kalangan Nabi Musa, mengata-ngata kepada Nabi Musa berbagai-bagai. Lalu Tuhan perintah kepada Nabi Musa, fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa, pukullah bagi mereka itu suatu jalan yang kering di laut. Ada ayat lainnya dia kata pukul dengan tungkat. Pukul dengan apa yang di tangan kanan kamu. Bermakna tungkat Nabi Musa ni tidak akan berlaku mukjizat tu sehingga dapat perintah Allah Taala. Jadi siapa-siapa yang boleh buat keramat dengan berulang kali tanpa perintah daripada Allah dan dengan kehendak dia, ini bukan kehendak Nabi Musa, bukan dengan niat Nabi Musa, bukan dengan ilmu Nabi Musa, tetapi dengan perintah Allah Ta'ala, itu dipanggil mukjizat. Jadi keramat adalah untuk wali. Keramat juga mesti berlaku hanya bukan kerana kehendak wali, tetapi berlaku kerana kehendak Allah. Dan kalau berlaku pun sekali. Kalau berulang-ulang atas kehendak, berulang kali pun salah dah, atas kehendak pun salah. Contohnya tetak takluk. Hari ni tetak takluk, esok tetak takluk, itu adalah
Itu adalah sihir, bukan keramat. Jadi pukullah, fadrib lahum tariqan fil bahri ya basa. Pukullah untuk mereka suatu jalan kering di laut. Mengikut riwayatnya 12 lorong. 12 lorong, bukan satu lorong. Mengikut satu riwayat lagi lah. Dia begini, kita kena ketahui bahawasanya pengikut-pengikut Nabi Musa ni berjumlah lebih kurang 70,000, 80,000. Campur dengan orang-orang Kipti. Ada orang Kipti masuk Islam pun ada. Jadi 70,000 ni kebanyakan mereka masih tidak beriman dengan Nabi Musa. Masih tak beriman dengan Nabi Musa. Kebanyakan. Hanya segelintir kecil saja yang beriman dengan Nabi Musa. Tapi mereka ni ialah kaum-kaum Yahudi belaka. Jadi apabila dia diperintahkan pergi, maka dia bawa bersamanya apa yang boleh dia pikul. Bawa ni pula bawa malam dengan cepat. Mana apa saja yang dapat di tangan tu bawa. Antara yang dibawanya ialah lembu dia, kambing dia, unta dia. Lepas tu pergi, boleh jadi pergi dengan kereta lembu. Dan kira-kiranya pergi dengan berjalan kaki lah ni. Jalan kaki. Mengambil masa yang lama nak boleh kumpul orang tu, walaupun kita kata segera, tapi ambil masa jugalah. Tapi awal ambil masa pun waktu malam tu semua sekali bertolak. Antaranya ialah orang Yahudi dia ni hamba abdi orang Kipti. Apabila dia nak buat satu-satu majlis kerajaan, contohnya nikah kahwin lah, jadi peralatan kemas dia pinjam daripada orang Kipti, termasuk pakaian, baju ke apa ke, dia buat daripada sutera ya tu. Jadi emas, perak dan sutera juga dibawa bersama dengan mereka. Ini tak boleh ni, ini haram. Pasal ini ialah hak milik orang Kipti. Nah, walau macam mana pun, bolehlah kita agak berjalan ni kadar orang tua berjalan. Walaupun macam mana cepat pun orang tua berjalan macam mana, bersama dengan kambing masing-masing. Halau kambing lagi, pergi biri lagi, mesti sekadar kambing berjalan. Pada tu je. Perlahan lah ni ya. Perlahan. Dan orang Firaun pula dapat tahu keesokannya pula apabila kuli-kuli hamba-hamba abdi orang Kipti ni tak datang kerja. Besoknya kita agak dalam pukul 9, pukul 10 barulah mereka sedar bahawasanya orang-orang Kipti ni, orang-orang Yahudi ni dah tak ada, tak datang, semua tak datang kerja lah. Bila dia sedar tu, barulah dia beritahu ni, boleh jadi tengah hari baru sampai ke Raja Firaun. Dan Firaun pula kumpul orang dalam surah lain lagi, hantar semua wakil-wakil ke seluruh pelosok negeri supaya mengumpulkan bala tentera. Kan ada kan tentera yang bercuti lah, apalah, semua dikumpul. Lepas tu ada orang yang sihat, siapa-siapa yang sihat, siapa-siapa yang boleh berperang tu, semua dipanggil lah. Lepas tu siapa-siapa yang nak tengok kita bunuh orang Kipti pun mari. Bunuh orang Yahudi. Jadi mengikut riwayatnya berjumlah 1 juta. Ikut riwayat lah. Boleh jadi 200-300 ribu, 500 ribu gitulah. Boleh jadi. Tapi riwayat kata 1 juta. Baik, sambung ayat La takhafu. Tidaklah kamu tu takut. Darakan wala takhsha. Tidaklah kamu takut disusuli oleh Firaun. La takhafu daraka. Tidaklah kamu takut disusuli oleh tentera Firaun dan ditangkap. Wala takhsha, dan kamu tidak takut ditenggelamkan oleh air laut.
Jadi menasabah sikit lah. Pasal laut tu lebih kurang, kita kata lebih kurang 20 kilo jarak. Tebing ke tebing. Agak-agak 20 kilo jarak. Ambil masa 1 hari itu nak menyeberang tu. Nak menyeberang tu 1 hari. Jadi boleh jadi dibuka laut tu berluas ke, ataupun 12 lorong tu. Satu puak, 1 lorong. Mana cepat sikit lah jalan. Tapi cepat sikit pun, mana dah dalam kadar masa 1 hari waktu nak boleh menyeberang. Masa dia menyeberang tu, dalam ayat lainnya, mereka sambil bertentangan mata. Mana tengok yang Kipti, orang Firaun, tentera Firaun tengok orang Kipti, orang Yahudi. Orang Yahudi tengok orang Kipti. Tapi terhalang oleh satu benda menyebabkan dia tak boleh serang. Masa dia jeberang tu. Masa dia jeberang dah sampai dah. Dah sampai dekat, tak boleh masuk ya. Tersekat oleh satu benda. Mengikut riwayat api lah, apa macam-macam lah. Riwayat lah yang tu. Cuma kitanya ambil yang sahihnya ialah tak tersekat daripada diserang. Bila sampai tengah jalan, bila sampai di tengah-tengah laut, ini laut ni agak-agaknya 1000 kaki dalam. Cuba awak bayangkan 1000 kaki air laut ni, kalau terhempak jatuh atas kepala je, ditutup gitu, patah tekuk ni. Patah tulang-tulang pun patah masuk air tu. Air tu lembut ya, tapi kalau jatuh sekaligus mati. Lepas tu kalau tak mati, 1000 kaki dalam tu lemah dah. Jadi laut tu nampak dinding laut tu berdinding gitu. Berdinding 12 lorong ataupun 1 lorong besar di mana sekaligus mereka tu menyeberangi. Nak menyeberangi air laut ni, dalam laut tu ada selut. Sebab tu dia kata kena kering. Bila nak nyeberang tu mesti kering lah, kalau tidak lekat tu. Bukan bawah tu ada selut bawah tu. Jadi bila kering baru boleh berjalan elok. Fa'atba'ahum Fir'aun, maka diikuti mereka itu oleh Fir'aun bijunudihi, dengan tentera-tenteranya. Direkaskan cerita sini. Fa ghasyiyahum minal ghammi ma ghasyiyahum, maka telah menenggelami mereka oleh air laut apa yang menenggelami mereka. Maknanya mereka ni semua sekali tenggelam lemas. Mengikut riwayat lainnya, masa ni Firaun mengucap masa tenggelam tu, dia kata, aku beriman dengan Tuhan bagi Bani Israel dan Tuhan bagi Musa. Masa tu iman sudah tak laku lagi. Satu lagi yang kita kena faham daripada cerita ni ialah Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia tengok orang Kipti ni dan Firaun serta keluarga Firaun tu. Keluarga di sini maknanya ini datuk bandar ni, panglima tentera ni, semua keluarga Firaun lah. Jadi kalau siapa-siapa yang memerintah satu negara, maknanya raja orang Kipti, timbalan raja orang Kipti, menteri pertahanan orang Kipti, jeneral askar orang Kipti, kena askar orang Kipti. Kipti sini keluarga dia, bukan Kipti biasa dah. Lepas tu datuk bandar A, datuk bandar B, semua sekali tu menteri keluarga dia bakal. Termasuklah menteri bahagian, menteri kewangan, menteri transport lah apa, semua sekali tu. Semua sekali ialah Bani Kipti belaka. Itu dia panggil ala Firaun, keluarga Firaun. Mana dia berintah dengan keluarga dia. Tak ada siapa, dia monopoli betul-betul ni. Monopoli betul-betul. Dan perlu ingat juga lagi, kaum Lut, Nabi Lut tak tengok kaum dia tu dibinasa. Nabi Syuaib tak tengok keluarga kaum dia dibinasa.
Nabi Hud tak tengok kaum Ad, kaum Samud oleh Nabi Soleh, tak tengok belaka. Mereka semua diperintah keluar daripada tempat sebelum diazab kaum. Mereka hanya tahu, tak boleh paling tengok pun. Mereka hanya tahu pengikut-pengikut mereka yang dulu tu adalah semua sekali mati belaka dah. Adapun orang Yahudi ni boleh tengok dengan mata kepala mereka bahawasanya Firaun ni ditenggelami oleh air laut. Dia tengok mati tu, dia tengok. Mengikut ayat lain pula, masa mereka tengah jalan, tengah-tengah laut tu, tengah-tengah lah kita, dia berjalan daripada point A ke point B. Tengah-tengah tu, orang Yahudi minta dengan Nabi Musa supaya tutup laut belakang. Laut belah belakang tu tutup. Supaya Allah menutupkan laut tu. Supaya orang Firaun tak boleh ikut. Tuhan kata, jangan minta tutup laut. Jangan minta. Pasal Tuhan ada hal lain untuk menghancurkan mereka semua sekali. Orang Yahudi tak tahu kata Tuhan nak hempakkan tu. Tapi mereka minta, ayat surah lain. Baik, dalam surah lain pula mengatakan bahawasanya semua orang-orang besar ni semua sekali mati dengan tentera-tenteranya sekali. Bangunan, harta benda semua tertinggalkan. Dalam surah Dukhan, qad taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin, kata Ali. Tu ayat tu. Tak tahu berapa banyak kebun-kebunnya, taman-tamannya, bangunan-bangunan yang cantik-cantiknya, taman-taman rekreasi yang mereka tinggal, serta nikmat-nikmat yang mereka tinggalkan. Mana semua tak terjejak. Adapun kaum Lat, kaum Ud, kaum Hud, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut, semua sekali hancur dengan rumah-rumahnya, dengan apa semua. Adapun mereka ni, harta benda tak terusik. Dikeluarkan, Tuhan mengeluarkan mereka semua kumpul satu tempat, mati ke satu tempat, iaitu laut. Adapun kita orang Islam boleh balas dengan bunuh sendiri. Itu perang jihad. Mana nak balas pada orang kafir tu boleh bunuh sendiri. Itu jihad sabilillah. Orang dulu tinggal, Tuhan yang azabkan. Ini boleh balas sendiri. Orang Islam boleh balas sendiri. Baik. Wa dhalla Fir'aun, telah menyesati oleh Fir'aun kaumnya. Kaumnya wa ma hada, dan Fir'aun tidak buka jalan hidayah kepada kaum dia. Dia yang tutup. Bermakna pemimpin ni kalau dia menyekat penyuruh tauhid, sebar agama dia, mana dialah yang menyesatkan kaum dia sendiri. Dan tak buka jalan hidayah, iaitu jalan supaya Nabi Musa sebar agama ataupun da'i sebar agama. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, anjainakum min aduwikum wa wa'adnakum janibit turil aiman. Wahai Bani Israel, ini Bani Israel di zaman Nabi. Tuhan beritahu, wahai Bani Israel, zaman Nabi Muhammad ni. Zaman Nabi Muhammad ni. Qad anjainakum, sesungguhnya kami telah selamatkan kamu. Kamu sini ialah tok nenek dia. Tok nenek dia. Min aduwikum, daripada musuh kamu, iaitu musuh tok nenek kamu, iaitu Firaun. Wa wa'adnakum janibit turil aiman, dan kami ambil perjanjian dengan kamu di sebelah kanan Bukit Tur, iaitu perjanjian untuk taat pada Allah, iaitu kitab Taurat. Kitab Taurat. Wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa, dan selepas itu kami sudah beri kepada kamu ni tok nenek dia yang sesat daripada pasir Sinai, man dengan salwa, iaitu satu jenis manisan campur, macam manisan campur, Nabi kata manisan campur dengan susu yang Tuhan buat turun daripada syurga. Dia ambil di daun-daun kayu, di ranting-ranting pokok belah pagi.
sebagai makanan dia. Jadi makanan tu boleh campur dengan air, boleh buat macam kita buat teh lah, apalah macam-macam lah. Nah. Pas satu lagi salwa. Salwa ni ialah burung, satu jenis burung merpati, burung puyuh gitu. Yang tinggal di padang pasir, tapi ini juga yang siap mati dah, siap masak, siap sembelih, siap masak, siap. Masa turun tu dah siap semua dah. Siap makan. Ha. Man ni bukan macam getah pokok. Ada sejenis pokok tu kan? Ada. Ini terus daripada surga ni. Makanan daripada surga tu. Salwa ni ialah satu jenis burung. Ikut satu riwayat dia tangkap lah. Dia tangkap, kemudian dia sembelih, makan. Ikut satu riwayat lain kata dia tu benda tu siap masak. Dengan syarat dia tidak boleh simpan untuk besok. Masa besok Tuhan beri yang lain pula. Tapi orang Yahudi ni simpan juga. Jadi tetaman dengan salwa ni ialah apabila datuk nenek orang Yahudi tu yang sekarang ni sesat di padang pasir Tin selama 40 tahun. Sesatnya lebih kurang 20 kilo. 20 kilo saja. Di bawah kaki bukit tu Sina tu. 20 kilo ya. Dia berjalan point A, kita kata point A ke sini, daripada sini ke sini 20 kilo. Gelap dah. Esok dia berjalan sini ke sini. Tak boleh keluar. Lusanya, dia kata jalan street kau ni. Masuk ni balik. Street kau ni. Jadi ingat dia lalu kau jalan street, tapi sebenarnya berpusing-pusing. Lalu kau ni ada, macam-macam. Tak boleh keluar selama 40 tahun. Tak dapat jalan keluar daripada tempat tu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Baqarah, nanti kita belajar dalam surah Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala oleh kerana dia mencipta orang Yahudi ni, maka Allah Taala memenjarakan mereka di padang pasir. Macam kita lah, kita tangkap orang bubuh dalam penjara, kita jangan bagi makan, mati dia. Jangan bagi minum, mati dia. Jangan bagi tempat duduk berteduh. Hitam legam habis. Daripada hujan, daripada panah. Tak, bukan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan awan. Belas siang awan. Lepas tu nampak dia tak ada air, pergi hujan. Jadi siang ada awan. Pakaian tu sampai lusuh. Jadi pakaian tu sepatutnya lusuh, jadi tak lusuh. Mengikut riwayat, beranak tu pula beranak dengan pakaian straight, besar dengan pakaian tu. Lepas tu mandi dengan hujan. Dia tak boleh dah dipenjarakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kena beri makan lah. Kalau tidak mati ni. Tu adalah tauhid. Kita kena reti ni. Tu ingat cerita dia pusing-pusing makan man dengan salwa. Tak. Man makanan tu, makanan yang diberi daripada syurga tu. Yang dia hari-hari tu. Hari-hari tu senantiasa duduk tengah panah ni. Jadi rumah tak boleh buat ni. Ada katanya kemah-kemah mereka. Dia tak ada bawa kemah, dia lari daripada Firaun. Jadi rumah mereka rumah tak ada, maka dia tidur dengan awan. Makanan beriman dengan salwa. Dia orang berjalan siang ke malam, Ustaz? Jalan siang hari, malam gelap. Nabi Musa ada sekali. Tapi ibadat macam beginilah. Penjara tu ada doktor dalam tu. Tapi doktor tu kena penjara ke? Tak. Warden ada dalam tu. Dalam penjara ada tak? Ada. Tapi warden tu terpenjara ke? Tak. Gitulah. Dan Nabi Musa mati di sini. Di sini. Nabi Harun mati dulu. Boleh jadilah. Yang bawa keluar mereka ni Yusha bin Nun, anak murid Nabi Musa. Yang cerita surah Kahfi itulah. Dan semua mereka yang Eka ni semua sekali mati dulu. Semua sekali itu mati dulu. Anak-anak mereka saja yang dapat keluar daripada padang pasir ni.
Itu cerita panjang tu, tapi saya sengaja bawa cerita ni pasal takut tak faham ke man nawa salwa. Nah, kulu min thayyibati, makanlah yang baik-baik. Makanlah yang baik-baik, ma razaqnakum, yang daripada apa yang kami beri kepada kamu, iaitu man dengan salwa. Wala tatghau fi, jangan kamu melampaui batas dengan simpan. Jangan kamu jangan kamu melampaui batas dengan kata man dengan salwa tu haram pula nak makan. Tuhan kata halal, kamu kata haram. Ini termasuk juga ayat halal haram. Jadi siapa-siapa yang mengharamkan benda yang halal juga kufur pada Allah Ta'ala. Contohnya bersalin, pantang, tak boleh makan ayam, tak boleh makan itik, tak boleh makan kambing, lembu, apa semua. Sedangkan benda tu halal. Kalau pantang kerana sakit, yang doktor beritahu sakit ni, makan ubat ni tak boleh makan ni kecil manis tak boleh makan gula, darah tinggi tak boleh makan kambing, itu tak apa, itu yang tu. Yang ni yang pantang, sengaja pantang memantang ni, nah, itu juga syirik kepada Allah. Maka siapa yang memantang apa yang Allah Ta'ala beri kepada menghalalkan untuk kamu, fayahilla alaikumul ghadabi, maka akan ditimpa oleh kepada kamu kemurkaanku. Wa man yahlil alaihi ghadabi, maka sesiapa yang ditimpa ke atasnya kemurkaanku, faqad hawa, maka pasti dia tu akan binasa, pasti binasa. Bila Allah marah saja binasa. Ini pantang memantang ni. Ini ayat pantang-pantang. Wa inni laghaffarul liman taba, dan walau macam mana pun sesungguhnya aku akan senantiasa memaafkan, mempunyai sifat keampunan, yang akan memaafkan sesiapa yang taba, yang bertaubat. Wa amana, kemudian dia beriman, dia bertaubat. Yang dia kata haram tu, dia kata halal balik. Dia bertaubat. Dia bila dah tahu, taubat saja. Bila bertaubat, kemudian wa amana, kemudian dia beriman pada Allah semula dengan tidak buat syirik. Wa amila salihah, dan dia buat amal soleh seperti mana yang diajar oleh para nabi. Thummah tada, kemudian dia terus duduk dalam kepimpinan tadi. Tidak lagi tak semayang, tidak lagi tak puasa, tidak lagi tak pantang memantang. Baik, habis bab tu. Wallahu alam.